Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3, apa khabar semua? Okey, selamat kembali ke PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Kita dah bercuti selama seminggu kan? Okey, jadi pada hari ini kita bertemu lagi untuk mata pelajaran Pendidikan Islam bersama Ustazah Baizura. Okey, sebelum kita cuti hari tu, Ustazah dah ada bagi satu tugasan yang awak boleh buat waktu minggu tu ataupun dalam cuti kan. Ustazah suruh hantar video video ataupun rakaman suara bacaan niat solat 5 waktu. Jadi kat sini Ustazah nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada mereka yang telah menghantar rakaman tersebut. Macam yang Ustazah dah sebut, Ustazah dah bagi tahu, okay, ada 5 pemenang untuk video terbaik setiap kelas. Ada 5 video 5 rakaman terbaik dalam setiap kelas. Nanti insya-Allah akan dapat hadiah tu. Kita kumpul dari pertandingan-pertandingan sebelum ni lagi. Jadi pada minggu ini kita akan sambung semula subjek pendidikan Islam yang sepatutnya kita belajar. Okey, dia bersambung juga sebenarnya dengan kem bestari solat tu untuk tajuk minggu ni. Okey, minggu ni kita masuk dalam bidang ibadah. Okey, seperti tajuk yang awak dah tengok kat sebelah ustazah ni. Apa dia? Sunat ab'ad dan sunat hayat. Sunat ab'ad dan hayat. Apa benda tu ustazah? Jadi itulah kita nak belajar. Kita dah sebut sikit-sikit tentang sunat ab'ad dengan hayat ni dalam kita punya kem bestari solat hari tu. Okey. Jadi kita teruskan. Sebelum itu, awak boleh rujuk buku teks pendidikan Islam tahun 3 dalam muka surat 92 hingga 95 untuk tajuk sunat ab'ad dan sunat hayat ini. Jadi, yang pertama sekali, pada hari ini kita nak belajar apa ustazah? Kita nak belajar tentang sunat ab'ad. Sunat ab'ad dan sunat hayat. Okay, kita tengok dia. Apa kat sini dia sebut? Perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat ada 2. Apa dia yang ustazah dah sebut dari awal tadi dah? Apa? Sunat ab'ad pertama. Yang kedua sunat hayat. 2 ini adalah perkara sunat yang kita lakukan dalam solat. Jadi apa beza 2 ni? Kita nak tengok kejap lagi apa beza 2 sunat ab'ad dengan sunat hayat ni. Yang pertama sekali kita tengok kat sini. Yang ini adalah apa itu sunat ab'ad? Apa itu sunat ab'ad? Okay, kita tengok amalan sunat yang amat dituntut dalam solat. Jika ditinggalkan, perlu diganti dengan sujud sahwi. Waktu dalam kem bestari solat tu kan, ustazah pun ada sebut tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi kan? Ustazah sebut sikit. Tapi minggu ni kita belajar. Okay, jadi contoh sunat ab'ad ni ialah membaca doa kunut. Adakah membaca doa kunut sahaja? Tak, ada lagi. Nanti kita cerita, okey? Jadi ini maksud sunat ab'ad, iaitu amalan yang amat dituntut. Dan jika kita tinggalkan, kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Jadinya contoh yang pertama ni Ustazah dah sebut juga dalam untuk kem bestari solat sebelum ni, ialah membaca doa kunut. Kalau kita tak baca doa kunut, kita terlupa ke, kita tertinggal ke, tak hafal lagi ke, kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Okey? Yang seterusnya kita nak tahu apa itu sunat hayat. Tadi sunat ab'ad, yang ini sunat hayat. Sunat hayat tu apa dia? Amalan sunat yang dituntut. Jika ditinggalkan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tak perlu kalau kita tertinggal, tak perlu kita ganti dengan sujud sahwi. Contoh dia apa? Membaca doa iftitah.
doa iftitah yang kita selalu baca pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, kan? Kalau kita tak baca surah doa iftitah tu, tak perlu ganti dengan sujud sahwi. Jadi beza apa perbezaan sunat ab'ad dengan sunat hayat ni? Sunat ab'ad kita perlu ganti dengan sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Kalau sunat hayat tak perlu ganti. Tak perlu ganti kalau kita tertinggal. Jadinya pada minggu ini Ustazah nak fokus dengan sunat ab'ad sahaja terlebih dahulu. Sunat ab'ad yang mana kalau kita tinggalkan, kita perlu ganti dengan sujud sahwi. Dari tadi Ustazah dah sebut tentang sujud sahwi kan. Jadi macam mana cara kita nak melakukan sujud sahwi ni Ustazah? Jadi kat sini kita nak tengok macam mana cara kita nak sujud sahwi. Okey, yang kita sujud sahwi yang pertama sekali, sebelum kita nak tengok tata caranya, ini merupakan bacaan ketika sujud sahwi. Bacaan ketika sujud sahwi. Okey, bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Maksudnya, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Okey, jadi ini bacaan ketika kita sujud sahwi. Jangan awak diam je. Ustazah kata sujud sahwi. Sujud je lah. Sujud senyap. Tak baca apa-apa. Inilah bacaannya. Subhana man la yanamu wala yashu. Berapa kali kita kena baca? 3 kali. Sama je macam kita sujud biasa. Okey. Jadi kat sini kita tengok macam mana tata cara kita nak melakukan sujud sahwi. Ustazah sebut sebelum ni dalam video Camp Bestari Solat tu pun Ustazah dah ada sebut sujud sahwi kita buat selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam yang pertama. Okey, jadinya ketika yang pertama sekali awak tengok kat atas sekali ke nombor 1 tu sampai nombor 6. Okey, yang pertama sekali duduk iftirash, membaca tahiyat akhir. Selalu kalau kita tahiyat akhir, kita duduk macam mana? Punggung kita dekat lantai. Tapi waktu ni awak kan dah ingat awak tertinggal, contoh tertinggal doa kunut, awak tertinggal tahiyat awal tadi kan. Jadinya awak kena duduk iftirash, yang mana awak kena duduk di atas kaki. Kan, di atas kaki sebelah kiri awak. Seterusnya awak baca tahiyat akhir macam biasa. Dah habis baca tahiyat akhir, jangan bagi salam. Sujud dulu. Sujud. Apa bacaannya tadi? Subhana man la yanamu wala yashu. Berapa kali? 3 kali. 3 kali kita kena baca. Selepas tu bangun semula untuk duduk antara 2 sujud. Selepas duduk antara 2 sujud, sujud semula. Baca yang sama, subhana man la yanamu wala yashu, 3 kali. Dah habis sujud. Yang kedua, bangun, duduk tawarruk. Okey, duduk tawarruk ni punggung kita dekat lantai. Jadinya dah duduk tawarruk, barulah yang keenam memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu je sujud sahwi. Bila kita tertinggal 6 perkara yang Ustazah dah sebut tadi kan. Okey. Jadinya okey, ini Ustazah dah sebut dah tadi ni info ni. Apa dia iftirash ni? Iftirash ni duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan dalam keadaan telapak kaki kanan ditegakkan. Tengok gambar tu. Ketika duduk di antara 2 sujud dan duduk membaca tahiyat awal selalunya kan. Inilah cara kita duduk. Itulah beza dia. Okay, seterusnya yang kedua tu duduk tawarruk. Saya dah sebut dah juga tadi. Okay, duduk tawarruk ni meletakkan punggung di atas lantai manakala kaki kiri dilipat dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan.
Tapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Ketika duduk membaca tahiyat akhir. Ini selalunya ketika kita tahiyat akhir. Ini info je lah untuk kita tahu. Awak tahu. Okey. Itu je kita nak fokus pada hari ini, iaitu sunat ab'ad. Kita fokus dulu satu. Sunat ab'ad tu apa? Cuma nak bezakannya, sunat ab'ad ni kena ganti dengan sujud sahwi kalau kita tinggalkan. Sunat hayat tu tak perlu ganti. Tapi tu kita belajar lepas ni pula. Minggu depan pula kita belajar sunat hayat apa dia. Jadi minggu ni kita dah tahu 6 perkara sunat ab'ad, yang mana bila kita tinggalkan atau kita terlupa 6 perkara ni, kita perlu ganti dengan sujud sahwi. So, tugasan awak pada minggu ini ialah dalam buku aktiviti ada 4 muka surat. Dia bukan turutan tau. Kalau awak tengok kat sini, muka surat 90, 91, 95 dan 96. 92, 93, 94 nanti dulu. Okey, tak perlu lagi. Awak buat 90, 91, 95 dan 96. Okey, kita tengok muka surat 90. Yang ini awak perlu isi tempat kosong mengenai maksud sunat ab'ad dan sunat hayat. Boleh rujuk dalam buku teks. Senang je isi tempat kosong. Okey, seterusnya muka surat 92. Awak perlu tulis perkara sunat ab'ad berdasarkan gambar. Okey, tadi kan Ustazah dah ada tunjuk gambar tata cara tu kan. Inilah sebenarnya apa benda contohnya. Contoh yang dia dah bagi tu, at-tahiyatul mubarakatuh. Apa benda? Membaca tahiyat awal. Sebab kita cerita tentang sunat ab'ad kan. Ada 6 tadi tu. Okey, seterusnya yang pertama tu, Allahumma hdini fi man hadait. Apa benda tu? Membaca doa kunut kan. Okey, apa lagi? Nombor 2, nombor 3, nombor 4 boleh rujuk dalam buku teks. Okey, yang seterusnya muka surat 95. Yang ini mengenai sujud sahwi. Yang ini mengenai sujud sahwi. Awak isi tempat kosong juga. Dia dah bagi jawapan dan awak boleh rujuk dalam buku teks. Iaitu apa dia? Nabil tertinggal membaca doa kunut. Apakah yang perlu dilakukannya? Jadinya apa dia? Nabil perlu sujud sahwi. Ya ke? Tak ada jawapan kat atas tu sujud sahwi. Jadinya apa? Nabil perlu sujud 2 kali. Okey, selepas membaca apa? Nanti awak tengok semula dalam buku teks. Okey, ataupun berdasarkan apa yang Ustazah dah cerita tadi. Okey, ini muka surat 95. Seterusnya muka surat 96. Okey, kat sini awak perlu tulis perlu diganti dengan sujud sahwi ataupun tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, arahan tu sebenarnya ada dekat dalam buku aktiviti awak, tapi Ustazah dah terpotong. Awak boleh tengok apa yang kena tulis. Sama ada perlu diganti ataupun tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh yang pertama, Ahmad solat subuh tetapi tidak membaca doa kunut. Dia tak baca doa kunut. Adakah itu tersenarai dalam sunat ab'ad? Tersenarai. Jadinya kita perlu ganti dengan dengan sujud sahwi. Yang kedua, Aminah terlupa duduk tahiyat awal semasa solat maghrib bersendirian. Tadi ada tak tersenarai 6 perkara sunat ab'ad? Ada kan? Jadinya dia perlu ganti. Okey, nombor 3, 4, 5 awak baca dan awak tentukan perlu ganti dengan sujud sahwi atau tidak perlu. Jadi ada 4 muka surat yang perlu awak buat. Seterusnya hantar ke Telegram kelas dalam bahagian ulum. Dan jangan lupa awak isi kehadiran yang guru kelas awak dah hantar dalam grup kehadiran hari ini. Okey? Jangan lupa. Okey, itu sahaja. Untuk hari ini kita belajar tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Cuma hari ini kita fokus kepada sunat ab'ad sahaja. Sunat hayat kita sambung minggu depan. Okey? Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.